Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang penuh mulia ini, kami ingin membincangkan mengenai topik-topik yang berkait rapat dengan adab. Sebelum kami membuka perbincangan kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Farahia binti Zamali. Nama saya Zoya Rahmah binti Cukri. Nama saya Nurul Fadini binti Jasmine. Sebelum kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menonton sebuah tayangan video yang berkait rapat dengan topik kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan adab. Rakaman seorang penjual wanita menegur pelanggan di kedainya yang dipercayai memegang makanan yang dijual dengan nada sinis tular di media sosial sejak pagi Khamis 24 November 2022. Jangan pegang. Bagi kita menego ni makanan kau. Akak elok hati perangai lah. Difahamkan tindakan penjual terbabit menegur pelanggan wanitanya dengan gaya kurang sopan telah menarik perhatian netizen. Menerusi video yang tular itu, kedengaran pelanggan wanita terbabit menegur semula penjual berkenaan kerana nada bicaranya agak kurang sopan. Difahamkan ketika kejadian, peniaga berkenaan sedang melakukan siaran langsung di aplikasi TikTok miliknya ketika menjual. Namun siaran langsung tersebut segera dimatikan setelah ditegur oleh semua pelanggannya yang berada di tempat kejadian. Namun rakaman video berkenaan telah dirakam semula oleh individu lain yang bertindak menularkannya di laman TikTok pada pagi Khamis. Menerusi ruangan komen, rata-rata netizen menganggap penjual berkenaan tidak beradab ketika menegur kesalahan pelanggan. Malah ada juga segelintir netizen mempersoalkan etika pemakaian dan pertuturan wanita tersebut sebagai seorang peniaga. Bagaimanapun, ada juga individu yang bersetuju dengan tindakan peniaga tersebut kerana menjaga kebersihan makanan yang dijual. Berdasarkan video yang baru sahaja ditayangkan tadi, kita dapat lihat bahawasanya masalah adab ataupun perhitungan akhlak dalam kalangan masyarakat pada masa ini sangat menyebabkan. Seperti yang kita ketahui, masalah adab ataupun kita lebih kenali sebagai kebutuhan akhlak dan sosial sering berlaku pada masa ini. Ulama tersebut Indonesia iaitu Budiah Hamka ada menyatakan bahawasanya kecantikan abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Daripada petikan kata mutiara tersebut, sudah jelaslah bahawa adab merupakan kayu ukur pada seseorang dan bukan melihat pada parasrupa seseorang sahaja. Adab juga memiliki darjat dan kedudukan yang lebih tinggi daripada parasrupa. Sebelum kita membuka topik perbincangan kita, saya ingin izinkan saya untuk memperkenalkan dulu definisi adab. Menurut Profesor Al-Abbas, beliau menyatakan adab sebagai pengiktirafan realiti bahawa ilmu dan makhluk disusun secara hierarki berdasarkan tahap kedudukan masing-masing. Menurut Hamzah Al-Qutula, beliau menyatakan bahawa adab merupakan sebuah ilmu yang menentukan batas baik dan batas buruk, antara terpuji dan juga tercela, tentang perkataan maupun perbuatan manusia secara zahir maupun batin. Oleh itu, jelaslah bahawa adab merupakan ilmu yang vital dan penting yang perlu dipraktikkan oleh setiap generasi, setiap individu tanpa mengira warna kulit, agama dan juga bangsa. Bagaimana pula pendapat anda, Zoya Rahmah? Pada pendapat saya, adab berkait rapat dengan semangat kesopanan dan kesusilaan yang mana melibatkan dengan muka negara kita yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan, yang mana ia kurang penghayatan dalam masyarakat pada ketika ini. Sifat individu yang beradab adalah amat penting dalam konteks perhubungan dalam masyarakat kita yang berbilang kaum. Adab memiliki sebuah erti kesopanan, keramahan dan keharusan dipekerti. Ringkasnya, adab berkait rapat dengan akhlak dan perilaku yang terpuji. Ahli bahasa juga ada menyatakan bahawa adab merupakan suatu kata atau ucapan yang mengumpulkan segala kebaikan di dalamnya. Amat menyedihkan dan menakutkan apabila kita lihat kebanyakan anak muda zaman sekarang hilang adab dan budaya hormat menghormati. Budi bahasa dan kesopanan lagilah entah ke mana perginya. Tidak dinafikan ramai budak sekarang yang tinggi akademinya, tinggi pelajarannya berbanding dengan orang zaman dulu. Namun, kenapa berlaku kepada
melihat bahawa kalangan generasi muda sudah menjadi normal dalam masyarakat hari ini. Suka menjawab sinis dan biadab dalam percakapan, dan ia merupakan salah satu perkara yang diutarakan oleh beberapa individu di dalam media sosial. Pendapat awal benar, Wafa? Dari sudut pandangan saya, definisi adab dari segi bahasa ialah adab bererti kesopanan, tingkah laku yang pantas dan baik, kehalusan budi bahasa, tata susila dan kesusasteraan. Perkataan jamak bagi adab adalah al-adab. Perkataan ini sudah dikenali lagi pada masa pra-Islam, kira-kira pada tahun 150 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sejak zaman itu, pengertian adab telah mengalami perkembangan. Pada zaman jahiliyah, adab bererti undangan makan, tetapi maksud ini sudah jarang digunakan. Kata kerja bagi perkataan adab ialah yakdiu, yang bererti menjamu atau menghidangkan makan. Erti kata yang lain adalah akhlak yang baik atau budi pekerti yang mulia. Pada masa permulaan Islam, selain bermaksud akhlak yang baik, perkataan adab juga bererti pengajaran dan pendidikan yang baik. Hal ini misalnya dilihat dalam ungkapan Nabi Muhammad, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi", yang bermaksud Tuhanku telah mendidikku dengan sebaik-baik pendidikan. Pada zaman Abbasiyah pula, adab bererti semua ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh manusia dan tata cara yang mesti diikuti dalam suatu disiplin ilmu atau suatu pekerjaan pada masa itu. Selain itu, perkataan adab juga dipakai untuk menunjukkan erti kefasihan dan kehalusan ucapan serta hafalan bait syair untuk memperindahkan lagi perbicaraan. Menurut Imam Al-Ghazali, adab adalah melatih diri kita secara lahir dan batin untuk mencapai kesucian. Adab terbagi kepada dua, iaitu adab ilmah dan adab ahli hadrat al-uluhiyah. Adab ilmah ini memandang ibadah yang diperbuat hanya semata-mata dengan izin dari anugerah Allah. Dan yang kedua, orang yang dekat dengan Tuhan, iaitu adab yang mereka lakukan mengikut Rasulullah. Oleh itu, kebaikan menjaga adab dapat menunjukkan ketinggian budi dan akhlak seseorang individu. Apabila seorang itu beradab dengan baik, sudah pasti akhlaknya juga turut baik. Justru adab bercakap, berbudi dan berbudi sesama manusia sangat penting dalam kehidupan ini. Bersifat terima rasa ketika berhubung sesama masyarakat juga merupakan adab yang dituntut dalam agama. Begitu juga semasa berbicara antara satu sama lain. Ia merupakan suatu budaya manusia yang melambangkan hati, sikap dan fikiran. Oleh yang demikian, masyarakat perlu memelihara tingkah laku dan mestilah menunjukkan tingkah laku yang baik semasa bercakap ataupun berhubung, sama ada dengan orang yang tidak dikenali maupun dikenali. Okey, terima kasih di atas pandangan yang awak utarakan. Okey, banyak faktor yang mendorong kepada terjadinya sesuatu tingkah laku tersebut, iaitu antaranya ialah disebabkan media sosial. Media sosial banyak mempengaruhi nilai murni golongan muda dan dewasa seharusnya memainkan peranan mereka dengan memberi bimbingan yang sewajarnya bagi membentuk generasi yang bertamadun. Hal ini dapat dikatakan demikian kerana media sosial banyak menyebarkan dan memaparkan perilaku atau tingkah laku serta tutur kata yang tidak baik yang menyebabkan ketidaksantunan antara masyarakat menjadi sudah normal. Sebagai contoh, kewujudan media sosial dijadikan gelanggang menghina pemimpin dengan cara yang tak sepatutnya. Rasa hormat kepada pemimpin negara semakin luntur disebabkan keberanian luar biasa mereka sehingga membuatkan mata negara ini tidak dilihat seperti mempunyai undang-undang dan peraturan. Dapat dilihat juga kritikan, hinaan dan hamburan secara bebas terhadap institusi beraja, walaupun ia merupakan prinsip kedua hukum negara yang harus difahami dan dihayati oleh seluruh warga negara. Institusi ini sangat penting dalam mengekalkan dan menjamin kestabilan negara sebenarnya.
ia menjadi payung kedaulatan negara, menaungi seluruh rakyat dan kepercayaan agama. Tetapi hinaan tersebut terhadap institusi beraja yang kononnya atas paksi memperjuangkan hak kebebasan menetijahkan kerosakan dan gangguan terhadap kestabilan dan kedaulatan negara kita. Meskipun undang-undang sedia ada telah dihentikan, namun didapati ramai dalam kalangan masyarakat Malaysia masih belum memahami makna sebenar hak kebebasan bersuara yang dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Sedangkan kebebasan bersuara yang dibeban adalah tertakluk kepada beberapa undang-undang lain yang sudah dibeban. Bagaimana pula pendapat saudari? Terima kasih saudari Jairah atas penerangan yang begitu mantap sekali. Pada pandangan saya pula, antara punca yang membawa kepada lunturnya nilai adab dan moral dalam diri seseorang adalah disebabkan kerana kurangnya ilmu pengetahuan agama dalam diri mereka dan sanubari mereka. Dalam konteks ini adalah sangat penting untuk mengakui bahawa ilmu agama tidak hanya berujuk pada pengetahuan semata-mata, tetapi ia berkait rapat dengan bagaimana pengetahuan tersebut diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Penerapan ilmu agama yang tidak cukup berlaku disebabkan ibu bapa yang terlalu sibuk mengejar duniawi dan bersikap materialistik sehingga mereka lupa apa tentang tanggungjawab mereka terhadap anak-anak mereka untuk menampurkan ilmu agama kepada mereka. Oleh disebabkan itu, anak-anak mereka tidak mendapat didikan ilmu agama yang secukupnya. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat membezakan perkara yang baik maupun buruk, hak dan juga batil terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Faktor ini seterusnya akan mendorong mereka untuk melakukan perkara-perkara yang kurang beradab dan perilaku yang negatif tanpa berfikir panjang. Sebagai contoh, saya bawakan pada zaman sekarang terdapat segelintir masyarakat pada masa kini yang tidak menitik beratkan adat ketika makan, iaitu di mana mereka tidak menerapkan sunnah-sunnah yang telah diajar oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di mana mereka kebiasaannya makan menggunakan tangan kiri, tidak membaca doa sebelum dan selepas makan, serta bercakap sewaktu makan. Perilaku ini tidak sewajarnya dicontohi kerana ia bertentangan dengan ajaran agama kita, iaitu agama Islam, yang di mana agama ini amat menekankan pentingnya adab ketika makan. Oleh itu jelaslah bahawa kekurangan pengetahuan ilmu agama merupakan salah satu punca keruntuhan akhlak dan adab yang berlaku pada masa ini. Bagaimana pula anda, Bapak? Terima kasih saudari Farah. Faktor seterusnya ialah pengaruh rakan sebaya. Sebelum itu, saya ingin mendefinisikan pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya ialah pengaruh langsung atau tidak langsung dalam kalangan rakan sebaya, iaitu ahli kumpulan sosial yang mempunyai minat, pengalaman atau status sosial yang serupa. Ahli kumpulan rakan sebaya lebih cenderung untuk mempengaruhi kepercayaan, nilai dan tingkah laku seseorang. Terdapat beberapa aspek yang dapat dipengaruhi oleh rakan sebaya, termasuklah psikometri, efektif, sosial dan kognitif. Sekumpulan atau individu digalakkan dan mereka ingin mengikut rakan sebaya mereka dengan mengubah sikap mereka, nilai dan tingkah laku untuk menyesuaikan diri dengan kumpulan yang mempengaruhi mereka. Bagi individu yang terjejas oleh tekanan rakan sebaya, ini boleh memberi pengaruh positif atau negatif kepada mereka. Rakan juga merupakan insan yang penting bagi remaja sehingga taraf rakan diletakkan melebihi keluarga mereka sendiri. Perkara yang dilakukan oleh rakan mereka dirasakan amat menyeronokkan dan harus diikuti walaupun ia merupakan perilaku yang salah. Pengiktirafan daripada rakan sebaya sangat menyumbang kepada penglibatan remaja dalam masalah akhlak. Mereka akan melakukan apa sahaja yang mereka mahu asalkan ianya diiktiraf dan diketahui oleh rakan sebaya mereka, dan mereka lebih cenderung melakukan tingkah laku yang serupa dengan rakan mereka. Ini akan membuatkan mereka membentuk kumpulan mereka sendiri yang mempunyai peraturan mereka sendiri. Kesannya, remaja bebas melakukan apa-apa sahaja yang diinginkan mereka asalkan mereka diterima sebagai ahli kumpulan mereka.
Bertemu dengan rakan sebaya yang bermasalah dan suka melakukan aktiviti yang negatif telah menyebabkan mereka mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi dan didikan agama mereka kurang. Dan mereka akan melakukan perkara di luar batasan. Pemilihan teman yang tidak baik menjadi punca pendekatan isu tidak beradab ini. Hal ini demikian kerana pergaulan remaja dalam lingkungan yang salah berkemungkinan boleh merosakkan hidup remaja tersebut. Remaja mudah cenderung untuk mengikuti nilai-nilai dan budaya hidup yang baik maupun yang buruk. Kecenderungan ini boleh menyebabkan mereka mempengaruhi rakan-rakan mereka yang lain. Sebagai kesimpulan, ada teman sebaya yang memaksa rakan mereka yang lain untuk menyertai mereka dalam hutan maupun paksaan. Lalu ada pula remaja yang mengikuti perlakuan yang negatif. Ini kerana takut dibuli atau dipalau oleh rakan sekelas mereka. Saya ingin menambah, disebabkan kes pengabaian ibu bapa juga turut menjadi faktor yang menyebabkan keruntuhan adab dalam kalangan masyarakat kita, tidak kira remaja ataupun dewasa. Sememangnya terlalu banyak kes pengabaian ibu bapa terhadap anak-anak mereka kadang-kadang meruntun perasaan kita apabila membacanya di media sosial. Namun jika dikaji, apakah faktor yang mendorong ibu bapa lalai terhadap anak-anak mereka? Antaranya, ibu bapa mempunyai masalah kekurangan ilmu dalam jiwa di dalam semasa didikan anak-anak. Ibu bapa tidak faham ilmu keibubapaan dalam menjaga anak kecil mereka. Ada antara mereka hanya tahu bahawa anak itu sebahagian daripada hidup, tetapi tidak benar-benar praktik tanggungjawab menjaga dan melindungi mereka daripada perkara yang negatif. Ada kala ibu bapa terlalu sibuk dengan urusan kerja dan kehidupan sehingga jarang ada masa dengan anak-anak mereka. Apabila balik kerja sudah penat dan tidak ada masa melayan anak dan membiarkan mereka bermain sendiri walau masih kecil. Adapun ibu bapa yang memberi kebebasan sepenuhnya kepada anak dalam melayari internet menyebabkan mereka mudah terdedah kepada perkara yang negatif. Ibu bapa boleh menunjukkan contoh yang baik bersama jiran. Misalnya amalan berkata-kata dengan kata yang sopan, sama ada saudara mara ataupun jiran yang terdekat dapat memberi impak yang positif kepada anak yang mendengarnya. Demikianlah beberapa faktor yang dapat dilihat pasti sebagai punca ketiadaan adab dalam generasi muda. Sangat jelas sekali jika betul acuan didikan kepada anak, mereka akan memberi banyak kebaikan kepada anak, kepada ibu bapa dengan menjadi insan yang berguna. Jika sebaliknya, ibu bapa akan menyesal kerana sikap anak-anak dan akan membawa bencana dan derita dalam hidup ibu bapa. Bagaimana pula pandangan awak, Farahia? Saya begitu sokong pada pandangan awak, saya Rahma. Saya pula menyaksikan antara kesan jika kita tidak mempraktikkan kuasa adat dalam kehidupan kita dapatkan dipandang oleh masyarakat sekeliling. Masyarakat merupakan komuniti yang hidup di sekeliling kita. Jadinya, masyarakat akan mempunyai satu perspektif pandangan baik maupun buruk terhadap individu yang mereka lihat sendiri. Jika kita melakukan perkara yang kurang beradab ataupun sopan seperti tidak menghormati orang sekeliling, tidak menggunakan sikap sopan santun, kita akan mudah dipandang hina oleh masyarakat. Rentetan daripada itu, perkara ini akan menyebabkan hubungan sosial antara kita dan masyarakat sekeliling akan menjadi terganggu dan terjejas. Suasana aman dan harmoni juga sukar untuk dibina kerana di atas faktor sedemikian. Saya ingin membawa satu contoh, iaitu peristiwa yang berlaku di media sosial pada tahun 2019, iaitu terdapat mahasiswi daripada graduan Universiti Malaya melakukan protes sejurus menerima projek atas pentas Majlis Istiadat Convocation. Hal ini kerana graduan UM ini ingin menunjukkan perasaan
perbuatan gerada tersebut amatlah salah kerana dia telah melanggar protokol Majlis Adat Istiadat Majlis Convocation. Rentetan daripada peristiwa ini amat jelas telah mencemarkan nama individu tersebut dan telah membawa perspektif yang buruk dan negatif pada masyarakat terhadap individu tersebut. Oleh itu jelaslah bahawa adab dan tingkah laku yang baik perlulah dipelihara agar kita tidak dipandang seronok oleh masyarakat sekeliling. Setelah apa yang dikatakan oleh Faradia tadi, saya ingin menampak kesan pengamalan adab dan dalam kehidupan harian seseorang boleh menyebabkan insiden yang tidak dijangka berlaku. Misalnya, insiden di jalan raya. Dewasa kini masih ramai pengguna jalan raya yang tidak berhemah mengamalkan etika pemanduan walaupun setengah pihak mengetahui bahawa sikap pengguna jalan raya sebegini mampu menggambarkan sikap peradaban sesebuah negara. Apabila seorang pengguna tidak bersikap bertolak ansur sesama mereka, insiden kemalangan jalan raya boleh berlaku yang mana benda tersebut merugikan mereka dan tiada apa yang menguntungkan. Tambahan pula, selepas kemalangan berlaku akan timbul pergaduhan mulut antara satu sama lain, sama ada menggunakan perkataan yang kasar atau guna kekerasan seperti memukul jika telah mencapai had kemarahan masing-masing. Jelas di sini bahawa sikap diri yang mendahulukan diri sendiri menjerat diri ke dalam ketidakamanan hidup seseorang. Apa yang saudari Wafa ingin menambah? Saya ingin menambah bahawa ketiadaan adab yang seterusnya ialah akan menimbulkan pergaduhan sesama masyarakat. Sejak kebelakangan ini, tular di media sosial sesetengah pihak yang berlindung di bawah prinsip hak asasi manusia dengan mengeluarkan berbagai kenyataan sehingga menyentuh sensitiviti kaum dan agama. Kalangan ini begitu megah di media sosial membuat berbagai kritikan tanpa memikirkan kesan kepada golongan yang dihina. Hal ini akan menimbulkan kemarahan dan mencetuskan pergaduhan di antara masyarakat. Apabila golongan tertentu yang menyentuh sensitiviti kaum dan agama ini melakukan perkara sedemikian, amat sedikit tindakan yang diambil terhadap mereka berbanding dengan apabila ia dilakukan oleh golongan lain. Lebih parah lagi, pejuang hak asasi manusia sangat senyap apabila golongan ini melaksanakan agenda mereka, tetapi pantas mengkritik jika hal yang dilakukan sama pada golongan lain. Hakikatnya, apabila kedudukan agama Islam dan orang lain difitnah dan diredik, mereka langsung tidak menghiraukannya. Namun, sangat pantas memberi amaran kepada orang Islam apabila tindakan resis dan perkauman dilakukan sama ada orang Islam ataupun lain. Hal ini akan menjatuhkan kedudukan istimewa agama Islam dan orang Melayu serta Raja-Raja Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Presiden MCA merangkap Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. W. Kastion berkata, apa yang penting adalah semua pihak perlu memahami serta patuh kepada peraturan dan undang-undang negara dengan menolak sebarang provokasi melampau yang boleh menjejaskan hubungan kaum di negara ini. Masyarakat di negara ini juga perlu ada komunikasi yang berkesan. Mungkin pada orang lain tidak anggap isu sensitif, pada orang lain pula sebaliknya. Dalam masyarakat majmuk, masing-masing termasuk sesama kaum mempunyai pandangan berbeza dan kita perlu elak untuk membangkitkan isu sensitif. Selain itu, perdebatan tiada henti terutama menerusi platform media sosial yang menyentuh isu sensitif seperti kaum serta agama mengundang situasi kurang harmoni di negara ini. Segelintir netizen lebih senang menceraikan perselisihan faham berkaitan sesuatu isu di laman sosial tanpa mengambil kira kesan. Senario ini dibimbangi mampu menggugat kestabilan negara dan usaha dilakukan untuk merapatkan semula jurang antara kaum. Ia juga membuka ruang kepada pelampau tidak mengira agama untuk mengeksploitasi isu sekaligus menzahirkan tindakan radikal. Begitu bagus sekali pendapat saya. Setiap permasalahan pasti ada jalan penyelesaiannya. Setiap penyakit pasti ada ubatnya. Antara yang
lakukan untuk membendung masalah pengabaian adab dan akhlak dalam kalangan masyarakat kita ialah salah satunya ialah dengan memantapkan lagi ilmu pengetahuan agama dalam diri kita. Seperti yang kita ketahui, ilmu agama merupakan sumber kehidupan bagi setiap manusia. Tanpa ilmu agama yang kukuh, setiap manusia pasti hidup dalam keadaan terombang-ambing dan terkapar-kapar. Sebagai contoh, kita haruslah melazimi diri dengan menghadiri kuliah-kuliah agama dan majlis ilmu yang diasyari di masjid supaya kita dapat mengetahui betapa besarnya kepentingan beradab dalam kehidupan kita. Apabila kita mengetahui kepentingan dan ganjarannya, sudah pasti ianya akan menjadi batu loncatan kepada kita untuk memperbaiki diri sedikit demi sedikit untuk menjadi seorang insan yang lebih baik dan beradab. Dalam masa yang sama, ia juga mendorong kita untuk melakukan amalan baik seperti hormat menghormati, sayang menyayangi, dan tolong-menolong antara satu sama lain. Kesannya sudah pastilah ianya akan menjadikan kita sebagai insan yang sangat menitik beratkan adab dan akhlak dalam kehidupan. Dan tanpa kita sedari juga, perbuatan ini akan menjadi contoh dan tauladan kepada masyarakat sejagat pada masa ini dalam mempraktikkan adab dalam kehidupan mereka. Antara langkah yang saya menambah ialah untuk menangani adab yang buruk dalam diri individu ialah kita dapat cuba untuk mempraktikkan adab secara menyeluruh di dalam kehidupan seharian. Misalnya, membiasakan diri beradab bersama ibu bapa, jiran, rakan, guru dan saudara mara. Sebenarnya, hal ini untuk bertujuan sebatikan tingkah laku yang beradab di dalam diri kita. Ini ditegaskan juga bahawa apabila hendak berubah daripada sesuatu perkara yang negatif, cubalah untuk berubah tidak secara drastik supaya diri kita mampu untuk istiqamah. Selepas minta tolong daripada seseorang, kita juga perlu membiasakan diri dengan memberi ucapan terima kasih kepada orang tersebut. Dengan membuat demikian, seseorang tersebut akan berasa besar hati untuk menolong dan menimbulkan rasa dihargai dan dihormati. Kita sendiri juga akan merasa begitu apabila seseorang tersebut berbuat begitu kepada kita. Okey, apa pandangan awak? Pendapat saya, langkah untuk membentuk adab yang baik ialah dengan bijak memilih rakan. Rakan adalah seorang yang setia kawan, boleh membantu kita apabila kita berada di dalam kesusahan. Betapa pentingnya memilih rakan yang baik, sehinggakan baginda Rasulullah telah menyebut di dalam hadisnya, seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain dan seorang mukmin itu saudara bagi mukmin yang lain. Ia membantunya saat kesulitan serta menjaganya dari belakang. Dalam Islam, beberapa faktor dalam memilih kawan amat dititik beratkan. Hubungan persahabatan adalah hubungan yang sangat mulia kerana kawan berperanan dalam membentuk personaliti individu, malah membentuk budi pekerti yang mulia. Ada kawan yang sanggup bersusah payah dan berkongsi duka bersama kita, dan tidak kurang juga yang sanggup berkongsi kegembiraan sahaja. Pemilihan rakan sangatlah penting kerana mereka yang akan sentiasa mendorong kita ke arah kebaikan. Jika tersalah memilih rakan, maka binasalah seseorang itu. Antara faktor untuk memilih sahabat yang baik ialah memilih rakan yang beradab. Kepribadian yang lembut ialah dari sudut pergaulan yang baik, cermat, mudah dan berkasih sayang sesama manusia. Seseorang yang memiliki hati dan jiwa yang lembut akan mudah menegur kita dengan cara berhikmah yang tidak menyakiti hati sesiapa. Sabda baginda, seorang mukmin adalah lembut, maka tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak lembut atau tidak boleh dilembuti. Persekitaran juga memainkan peranan penting bagi membentuk akhlak seseorang individu tersebut. Sebagai golongan muda, pemilihan untuk bergaul dan berkawan sangat penting. Ada kalanya ramai yang mengeluarkan kata-kata yang kesat disebabkan sering terdengar daripada ucapan orang di sekeliling. Pendek kata, sahabat boleh menentukan corak hidup kita. Justru, jika salah pilih kawan, kita akan merana dan menerima padanya. Kesimpulannya, kedudukan adab dalam Islam lebih tinggi daripada ilmu.
Imam Malik ada berkata bahawa pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Begitu pula yang diperintahkan ulama-ulama lainnya. Islam lebih meninggikan adab dan memuliakan orang-orang yang memiliki adab atau akhlak daripada orang yang memiliki ilmu. Oleh itu, setiap masyarakat haruslah peka dan waspada dengan setiap tindakan dan pertuturannya, bahasa, tutur kata dan sikap yang baik mencerminkan kepribadian dan akhlak seorang Muslim. Setiap pihak haruslah memainkan peranan masing-masing bagi membendung masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat Madani pada masa ini. Oleh itu, kita sebagai manusia yang kamil dan juga berakal, kita seharusnya menerapkan konsep adab dalam kehidupan seharian kita kerana ini merupakan aspek yang penting dan vital dalam kehidupan seharian kita. Sebelum kami mengakhiri perbincangan kami ingin membacakan beberapa rangkap pantun. Ibu di dapur memasak kari, menu istimewa ikan bawal. Adab seperti pihak sendiri, perlu dididik sedari awal. Bunga melati, bunga di darat, bunga seroja di tepi kali. Hina besi kerana karat, hina manusia tidak berbudi. Sungguh segak muda belia, hendak ke mana saya bertanya. Orang beradab berakhlak mulia, manis sekali hati budinya. Sekian daripada pembicaraan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum